Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. InsyaAllah sama-sama kita buka majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berselawat kepada Nabi 10 kali. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita bertemu, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan pembacaan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, satu kitab yang membariskan hadis-hadis nabawi yang mengajar kita bagaimana kita hendak mengatur kehidupan kita sama berbetulan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Riyadhus Shalihin ialah hadis tentang kehidupan seorang muslim. Jadi penting untuk sama-sama kita membacanya. Baiklah. Pada pagi ini kita berada pada tajuk yang menjaga amal perbuatan. Menjaga amal perbuatan, muka surat 98.
menjaga amal perbuatan, muka surat 98. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Yang bermaksud, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingati Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, semalam ialah hari terakhir 2020. Hari ini ialah hari yang pertama 2021. Cuba kita imbau kembali kisah hidup kita pada tahun lepas. Berapa banyakkah amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah yang telah kita laksanakan? Imbau kembali, flashback kembali. Berapa banyakkah amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah yang telah kita laksanakan? Cuba imbau kembali. Mana yang telah dapat melakukan ibadat itu, maka bersyukur pada Allah. Terus istiqamah melakukannya. Tetapi mana yang belum lagi melaksanakannya, cuma ada dalam fikiran nak buat, tetapi belum buat. Belum buat. Dalam fikiran ada nak buat, tetapi belum buat. Bila berakhir 2020, perkara ini menjadi angan-angan kosong. Nak buat ada dalam fikiran kita, ada dalam azam kita, tapi dah habis 2020 tak buat lagi. Ini angan-angan kosong. Mengapa angan-angan kosong ini berlaku? Dalam fikiran memang kita nak buat. Dalam fikiran memang kita nak buat. Kita tahu kebaikan dia, kita tahu kelebihan dia, kita tahu fadilat dia. Tapi sampai ke akhir 2020, kita tak buat lagi. Apa sebab? Ada orang sudah berazam untuk istiqamah solat duha, sampai sekarang tak istiqamah lagi. Azam tersebut dia buat pada Januari 2020. Disember 2020 telah habis. Masih lagi belum dapat buat solat ad-duha secara istiqamah. Segala yang dia azam hanya tinggal angan-angan kosong. Mujurlah pagi ini mata kita boleh buka kembali. Mujurlah pagi ini jantung kita masih boleh berfungsi, kita hidup lagi. Kena habis 2020 yang kita azam tu hanya angan-angan kosong, tiba-tiba kita meninggal dunia. Dalam keadaan yang nak dibuat itu tak dibuat lagi. Tiba-tiba kita meninggal dunia. Apa akan jadi kepada kita? Sudah tentu kita akan meninggalkan dunia ini dengan penuh rasa sedih, dengan penuh rasa rugi, dengan penuh rasa ketakutan untuk bertemu Allah.
Tapi mujur pagi ini kita hidup lagi. Maknanya segala yang kita azam yang telah bertukar menjadi angan-angan kosong 2020 itu, kita boleh cover lagi. InsyaAllah 2021 ini. Segala perkara ini bermula dengan sifat menangguh-nangguhkan dalam ibadat. Ini sifat yang ada pada ramai manusia. Sikap suka menangguh-nangguhkan. Nantilah, besoklah, minggu depanlah, sebulan lagi lah. Penangguhan-penangguhan itu semuanya tanda lemahnya iman dalam hati. Segala penangguhan itu tanda lemahnya iman dalam hati. Dan dia akan mengakibatkan hati menjadi keras. Cuba kita tengok ayat yang saya baca tadi. Apa akibat bila kita menangguh-nangguhkan perbuatan baik kita? Kita dah bercadang dah nak puasa Isnin Khamis, sampai sekarang tak buat. Kita dah bercadang dah nak solat duha istiqamah, sampai sekarang tak buat. Apa akan jadi? Kesudahannya dalam Quran kata, ayat surah Hadid ayat 16, dia kata apa? Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka mula menjadi keras. Menangguh-nangguhkan amalan, sedangkan kita telah bercadang untuk melakukannya. Allah sebut ini akan mewarisi keras hati. Sebab itu benda ini bahaya. Dalam ayat Al-Hadid 16 ini Allah Subhanahu wa taala bagaikan menempelak. Allah menempelak orang yang suka menangguh-nangguhkan amal-amal. Tengok. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingati Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Ya, belum datang waktunya lagi ke untuk membuatkan kamu ini sujud kepada Allah? Belum datangkan lagi waktunya untuk kamu terima perintah Allah? Belum datang lagi ke? Allah bertanya dalam bentuk menempelak orang-orang yang suka menangguh-nangguhkan amal ibadatnya. Belum datang lagi waktunya ke? Belum lagi ke? Begitu. Lalu Allah sambung. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang sebelumnya, yaitu diturunkan Alkitab kepadanya, fatala alaihimul amad, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, faqasat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi keras. Kamu jangan jadi seperti sebahagian ahli-ahli kitab yang dahulunya kami telah berikan kepada mereka Taurah dan Injil. Turun Taurah, turun Injil, depan mata mereka baca Taurah, depan mata mereka baca Injil, tetapi mereka menangguh-nangguhkan untuk mengamalkan ibadat-ibadat dalam Injil itu. Mereka menangguhkan untuk mendengar perintah Allah. Tangguh punya tangguh, nanti punya nanti. Akhir sekali masa berpanjang lalu, hati mereka telah pun menjadi keras. Jadi sebab itu tuan-tuan, jangan tangguh amal. Terasa nak buat hari ni, terus buat, tutup mata, ambil wuduk, terus 2 rakaat solat duha. Terasa nak bersedekah, jangan tangguh, terus tutup mata, cari tong masjid berderma. Terasa malam ini nak bangun solat tahajud, telah datang rindu lama tak solat tahajud, bangun malam ini solat tahajud. Jangan tangguh. Sebab Allah dah ingatkan kita dalam ayat ini, jangan kamu jadi seperti Yahudi dan Nasara. Turun Injil kepada mereka, turun Taurah kepada mereka, mereka baca tentang perintah-perintah Allah, mereka tangguh untuk melakukannya. Akhir sekali hati mereka sudah jadi keras. Ketika keras, mereka dah tak mampu lagi nak buat perintah Allah walaupun sekecil. Ini bahaya bila kita ada sikap menangguh-nangguhkan. Ini semua tanda lemah iman dalam hati. Ini semua tanda orang itu sudah dirasuk, telah dikuasai fikirannya oleh syaitan.
Tuan yang dihormati sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Al-Qur'anul Karim, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Surah An-Nahl ayat 92. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ini petunjuk lain pula yang Allah Ta'ala beri. Tadi Allah berikan satu petunjuk orang yang menangguh-nangguhkan amal. Sekarang ni orang itu sudah pun beramal, alhamdulillah. Dah mula buat solat duha, dah mula berpuasa Isnin Khamis, dah mula bersedekah, sudah mula berdakwah, sudah mula bangun malam, alhamdulillah. Tapi amalan yang telah dimulakan ini bagus, tetapi jangan diberhentikan tanpa sebab-sebab yang penting. Bila kita telah beramal, bagus. Kita sudah hilang sikap menangguh-nangguh, bagus. Cuma satu lagi Allah pesan, amalan yang telah dibuat itu jangan kamu hentikan. Jangan kamu jadi, dalam ayat surah An-Nahl ayat 92 ni, jangan kamu jadi seperti seorang perempuan, dia ambil benang, dia kait benang tu sehingga dah nak jadi baju baby dah. Dekat nak jadi baju baby, dia buka balik benang tu. Padahal dia nak pintal tali itu bukan senang tu. Daripada benang nak pintal jadi baju baby itu bukan senang. Tiba-tiba dah dekat dia nak jadi baju baby, dia buka balik. Allah kata kamu jangan jadi seperti wanita itu. Ya, surah An-Nahl ayat 92. Apa kata Allah? Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan baik lalu menjadi cerai-berai kembali. Jangan. Jaga amalan kita. Sebab itu jangan buat amal banyak-banyak di permulaan ini. Yang penting kita buat supaya kita dapat keluar daripada sikap suka menangguh-nangguh. Yang kedua, bila telah kita lakukan, jangan kita buka kembali pintalan tersebut. Buat dengan istiqamah. Biar sedikit tetapi istiqamah. Jangan dibuka pintalan-pintalan amal yang telah kita buat itu. Jangan kita jadi, kata Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat lalu menjadi cerai-berai kembali. Hebat permisalan yang dibuat oleh Allah, analogi yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Bukan mudah kan, daripada benang yang tidak terpintal lalu dipintalkan, dibuat tetting macam tu, lalu nak jadi dah, nak jadi apa? Alas meja yang cantik, bukan senang. Begitu juga nak buat ibadat, nak memulakan ibadat ni bukan mudah. Bukan mudah. Tiba-tiba dia dah buat sebulan, disebabkan sibuk ada kerja kahwin, disebabkan sibuk ada kerja-kerja yang mendatang, dia tinggalkan. Mula-mula tinggalkan sehari, besok tinggalkan sehari, besok tinggalkan sehari lagi. Cukup 3 hari dah jadi berat dah, hati dah jadi keras kembali. Sebab itu Allah kata jangan kamu buka benang yang sudah dipintal itu. Akhirnya sekali bila kamu buka sekali, dia akan bercerai-berai dan kamu dah tak dapat nak pintalnya buat kali yang kedua. Nabi SAW pernah berfirman, pernah bersabda katanya. Nabi kata apa? Hadis ni daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan, di mana ia tadinya suka bangun untuk solat malam,
kemudian ia meninggalkan kebiasaannya untuk bangun dan solat malam. Nabi kata jangan jadi begitu. Jangan jadi seperti si fulan bin si fulan. Dia bangun malam, tiba-tiba dia tinggalkan amalan tersebut. Biarlah sekadar 2 rakaat, tetapi dilakukan berterusan, tidak meninggalkannya. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita ini disuruh menyembah Allah sehingga dapat satu keyakinan. Allah sebut dalam surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu suatu keyakinan, yaitu sampai kamu meninggal dunia. Beribadatlah sehingga hari terakhir, menit terakhir kita di dunia ini. Jangan dibuka benang yang sudah dipintal, nanti dia akan menjadi berterabur-terabur kembali. Nah, ini pesan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab ini kita sudah belajar 2 perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita bahawa jangan menangguh-nangguhkan kerja amal buat yang baik. Bila sudah terlintas di fikiran nak buat, terus buat. Jangan ditangguh. Sebab kalau ditangguh nanti akhir sekali sudah dah 3 bulan tak buat. Tak apalah macam tu. Masa tu dah habis. Paling berat bila kita menangguhkan, kata Allah, ya, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Telah berpanjanglah masa untuk mereka dan jadi keraslah hati-hati mereka. Ini kita takut. Buatlah. Terlintas nak buat, buat terus. Tapi jangan banyak. Buat 2 rakaat cukup. Jangan banyak. Sebab apa? Sebab kita nakkan istiqamah. Nakkan berkekalan. Kita tak mau seperti mana firman Allah, dia kata apa? Jangan kamu jadi seperti seorang wanita, dia telah memintal benang-benang tadi sehingga nak jadi baju dah. Tiba-tiba dia buka balik pintalan itu. Jangan jadi begitu. Teruskan sehingga hatta ya'tiyakal, sehingga kita bertemu dengan kematian. Baru kita berhenti. Dan insya-Allah sedikit yang kita dengar pada hari ini mudah-mudahan akan dapat memberikan satu ilmu kepada kita untuk kita menjadi muslim mukmin yang melangkah hidup di atas dunia ini berdasarkan kepada tunjuk ajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mengikut tunjuk ajar daripada syaitan. Jangan kita mengikut tunjuk ajar daripada orang-orang yang jahat. Ambillah tunjuk ajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu penting untuk kita mendengar ulasan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Jangan lupa untuk sharekan tuan-tuan kuliah kita dengan teman-teman kita yang lain supaya faedah akan dapat kita lebarkan lagi. Dan kita akan dapat lebih banyak pahala insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Saya nak ucap selamat menghadapi. Saya tak nak sebut selamat menyambut tahun baru sebab kita ni orang Islam. Kita ada bulan ni, tahun Hijri kita. Ini tahun Masihi, ini bukan bulan orang Islam. Cuma oleh kerana kehidupan kita pada hari ini berdasarkan pada tahun Masihi ini, apa kita boleh buat? Cuma kita kata selamat menghadapi tahun baru 2021. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.